ada untung macam ni. And then waktu ketika tu aku ingat lagi waktu pendaftaran, okay, mak aku keluar daripada beg duit dia sampul surat, okay, dia keluarkan dan dia minta budi bercara dekat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua yang sudi tonton kita punya siaran langsung di Facebook. Dan sebelum itu juga saya ucap terima kasih kepada Encik Carol sendiri yang sudilah mempelawa saya dalam live ni, okay? Dan juga kepada rakan-rakan semua yang maybe sedang menonton ataupun tengah menonton di tempat masing-masing. Dan sedikit sebenarnya aku nak kongsikan kepada anda semua tentang kerjaya IT apa yang aku buat kan. Dan selama ni pun memang mengambil masa yang lama untuk sampai ke tahap bukan sebenarnya profesional tapi tahap beginilah, okay, yang nanti aku akan ceritakan kemudian lah. And then dan sebenarnya nak bersyukur sebab makin lama makin tengok kuis memang lahirkan banyak orang kata pelajar-pelajar, bekas pelajar-pelajar yang orang kata berjaya dalam bidang masing-masing, dan ada juga famous dalam TV, ada juga famous di social media kan. Dan disebabkan kesyukuran itulah aku pilih kuis ni salah satu pilihan yang tepat, okay, pilihan yang tepat untuk aku buat keputusan nak belajar. Dan sebenarnya keputusan ni sebenarnya amat berat sebab aku bukannya dari keluarga yang berada, tapi Alhamdulillah itu tidak menjadi masalah sebenarnya pun untuk aku tergerak hati untuk belajar di kuis. Dan sekarang kerjaya aku sebagai videographer, itu nama yang biasa orang dengar lah, videographer, tapi spesifiknya sebagai video journalist white collar crime Asia International, dan merupakan sebenarnya bekas alumni kuis Diploma Teknologi Maklumat Multimedia pada tahun 2004. Itu sajalah introduction. Okay. So basically sebenarnya jadi YouTuber ni ataupun jadi videographer ni apa kerja dia? Okay, sebenarnya YouTubers, okay, pilihan kos yang boleh tak aku sebut diri aku lah sedang kan, sebab dah biasa tak boleh nak sebut saya ni macam pelik saya kan, aku korang lah sebab dalam YouTube pun sebut aku kawan aku kan korang, sebab nak sebenarnya salah satu kata teknik juga untuk kita nak jadi YouTubers. Kalau kita buat satu benda video content yang kita sebut istilah macam tak terlalu formal, ini susah orang nak dapat orang nak dekatkan diri dengan kita punya channel. Itu salah satu sebabnya lah yang aku sering kali gunakan istilah-istilah yang kita rasa macam kasar lah sebenarnya, tapi sebenarnya tak. Okay? Untuk jadi YouTuber selesa kita nak orang kata berinteraksi depan kamera dan kita anggap depan kamera tu audiens kita kan. Okay, sebenarnya honestly lah, jujur lah, aku memang dah rancang untuk jadi seorang videographer sejak sebelum nak belajar di kuis. Sebab aku tengok course kuis multimedia, Diploma Teknologi Maklumat, dia ada course video belajar. Sebab itu kalau tengok daripada dulu memang aku kata semua pengalaman aku ni memang video saja. Cuma aku jebakkan juga diri aku dalam bidang-bidang yang lain jugalah, seperti macam graphic designer, okay? Sebab ini benda ni term-term ni semua penting juga untuk dalam videografi, okay? Kalau kita hanya belajar video, kita hanya belajar buat video je, okay? Tiba-tiba kita nak jadi YouTubers contoh, lepas tu kita hanya belajar video, lalas kita akan buat macam tu je. Kita at least kita kena belajar grafik. Sebab apa? Sebab kita nak buat thumbnail, macam mana nak buat thumbnail cantik kan. Itu salah satu kata term yang kita kena belajar untuk capai
orang kata sebagai seorang videographer yang orang kata sempurna. Okay, and then bila part YouTubers ni sebenarnya kita dah belajar semua benda tu, dan bila dah masuk dalam langkah platform YouTubers, tak ada jadi masalah lah untuk kita nak buat, kecuali dalam soal YouTubers ni ialah terlalu banyak saingan. Itu yang ada benda yang kita kena belajar lah. Okay, macam aku pun dah lama dalam YouTube, dah ada channel aku ni dah ada lama, 12 tahun. So bila dalam 8 tahun tu barulah tahu yang penting untuk attract people nak tengok kita punya video ni, iaitu content yang aku akan cerita lah. Okay, jadi next punya soalan ke kan, kalau terlebih kan lagi pening tak. So ada juga ni audience yang bertanya, dia kata dia orang ni taklah glamour macam artis kan, tapi macam mana nak jadi YouTuber, macam mana kita nak fikir konten konten yang macam berguna lah. Dia orang bukan artis, tapi dia orang nak memikirkan apa konten yang berguna yang boleh disampaikan kepada audience, yang menarik minat audience. Macam mana tu? Okay, kalau kita tengok kan, artis dia ada muka, dia ada macam platform dia, sebab dia sebagai artis dia boleh increasekan cepat dia punya channel, dia punya views. Tapi macam kita ni macam mana? Sebab itu kadang-kadang ada certain orang dia gunakan orang kata maybe dia try nak engage dengan artis untuk dia naikkan channel dia, betul tak? Sebab tu kadang-kadang kalau bagi kita yang rasa kita tak famous, kita macam tak ada orang kata macam menarik lah orang nak tonton. Sebab itulah persiapan konten tu amat penting untuk kita tarik audience. Okay, konten ini yang orang sekarang dalam ataupun YouTubers di luar sana asyik keras kepala ataupun stres nak fikirkan macam mana nak dapatkan kata views naik, watch time yang tinggi. Maksudnya orang tengok video kita ni lama. Kalau kita letak video kita 20 minit, lepas tu kita tengok lambat naik, tak apa. Sebab apa? Dalam YouTube ni dia punya algoritma dia dah ubah tau. Dia tak tengok views untuk dibayar revenue, dia tengok watch time, dia tengok berapa lama orang tengok video kita. Ini penting yang kita kena target. Maksudnya watch time tu adalah indikator untuk menyatakan yang quality video tu tinggi lah, macam tu. Sebab tu dalam analitik kita boleh tengok kat situ graph. Tapi untuk dalam masa satu hari dia tak akan pamerkan lah. Okay, dia punya graph tu dulu. Dia maybe dalam ambil masa dalam 2 hari macam tu lah. So kita boleh tengok lah bila graph tu, kalau start je video kita, bila graph tu terus lonjak turun ke bawah pergi ke 20% daripada 100 tu, 20%, maksudnya intro kita pun ada problem. Ini yang macam mana kita nak attract people, orang kata minit yang pertama tu, nak make sure graph kita macam ni cantik je turun ni, dia tak ada macam minit pertama tu kita nak naik. So bila bayangkan kalau minit pertama tu kita dah cantik, orang akan tengok lama. Itu yang YouTubers, kalau biasa kita tengok lah video-video orang kata YouTubers dia akan letakkan minit pertama tu benda-benda yang orang akan macam fikir macam apa benda dia cerita ni, benda yang question mark. Orang nak tahu, supaya orang play tanpa di skip. And then input yang kita nak highlight kan, kita arrange kan lah, letak kat bahagian-bahagian belakang. So maksudnya dia tak boleh skip, dia akan go through juga. Sebab mesej-mesej yang kita sampai tu maksudnya ada berkaitan. Inilah orang kata arrangement yang kita kena fikir lah untuk dapatkan orang kata revenue. Okay, and then subscriber juga datang kepada kita punya channel. Bukannya sekadar kita upload video and then keluar konten-konten yang orang kata macam tak ada bagi output kepada orang lain kan. So orang pun akan skip out, keluar lain dah, tak ada. Sebab apa? Ingat macam mana? Maksudnya kalau macam first minute tu, minit pertama tu critical lah. Maksudnya
YouTuber ni pun kena boleh edit video sendiri ke macam mana? Ataupun ada tools yang mudah untuk kita edit Sebab video? kita kan sebab banyak lah sebenarnya tools yang kita boleh guna sebenarnya sebagai YouTubers ni kan. Sebab bagi saya lah, untuk kita jadi YouTubers ni, biarlah kita belajar terus benda yang kata software tools yang heavy sikit, okay? Supaya benda ni bila dah heavy, tahap heavy tu, tak adalah kita terlampau limited hanya guna phone dan sebagainya. Sebab lagi satu pun, kita pun kat rumah, kita tak ada pergi keluar dah sekarang kan. So kita boleh gunalah tool equipment yang kita ada, belajar macam mana nak guna software macam editing kan, macam Adobe Premiere, benda simple lah, okay? Lepas tu kalau macam siapa guna Mac, iMovie free. Macam saya pun dulu waktu mula-mula nak buat video pun guna Movie Maker. Itu yang Movie Maker window. Itu benda yang kata kita belajar dia punya kata asas-asas macam effect, fade in, fade out. Ini basic cut kan. So bila kita dah terjah pergi ke software yang lebih tinggi lagi, so banyak benda-benda tu ada kat situ. Cuma kalau kita nak advance, itulah efek-efek yang kita kena belajar lebih-lebih lagi daripada YouTube lah. Sebab saya pun honestly memang tak ada belajar melalui mana-mana kelas. 100% memang YouTube. Okay? Bukan jarang, memang tak pernah pergi ke kelas. Kelas pun pergi atas sebab nak belajar satu benda macam marketing sikit, lepas tu content. Itu je. Sebab kalau kita ni faham pasal video, aku rasa kita tak payahlah kot, dah tahu dah kelas tu macam mana. Balik-balik dah akan ulang balik benda yang sama. Kan? Sebab tu jadi terpulang lah kepada individu kan, sebab benda kadang-kadang subjektif. Kadang-kadang ada certain orang tak boleh nak belajar sendiri, ada certain orang prefer aku rasa better aku pergi kelas kan. So tak boleh nak cakap lah kan. Itu terpulang. Terima kasih. Macam tu lah. So macam mana nak ni first time tu yang challenge dia bila kita ada satu channel kan, macam mana kita nak capai yang orang duk sibuk 1K ataupun 1,000 subscriber tu. 1K. Satu lagi syarat dia apa, 400,000 jam 4,000 view time. 4,000 jam sebelum ni aku kerja dekat Mau Kerja ada dalam 1,000 subscriber. Okay, dan aku ditugaskan macam mana nak naikkan subscriber. Try belajar. Lepas tu try upload every day. Okay, setiap hari upload satu video, tapi make sure content tu betul-betul boleh tarik orang lah. Itu je. Jangan main cincai. Jangan suka ambil konten orang upload tempat lain ataupun upload tempat kita. Ini tak bagus lah untuk channel kita. Cuba try benda yang satu yang tak gunakan kos yang tinggi, okay, untuk starting. And then cuba lagi satu pergi ke Google Trend, make sure tengok apa trending sekarang. And then tengok di social media like macam Twitter, apa yang rasa yang korang boleh orang kata nak keluarkan konten-konten yang menarik lah perhatian orang lain kat sana. And then keempat, make sure tool semua ada. Okay, misalnya macam kamera, lepas tu kau punya mic bila nak cakap. Kalau macam mic jauh macam ni, lepas tu tak clear, and then macam mana orang nak datang pada orang punya YouTube? Betul tak? Sebab info tak jelas. Lagi-lagi benda penting yang kita nak sampaikan. So, kelima-lima ni tu bagi tahu bila nak dapatkan 1K, konsisten amat penting. Bila dah ada ni, konsisten. Kalau tak ada konsisten, benda ni macam orang kata sekejap upload 1 minggu. Tak boleh. Untuk permulaan, at least 1 minggu dalam 3 video kena masuk. Arrangekan masa korang 1 minggu 1 upload. 1 minggu 1 video, and then 2 video, and then 3 video.
Macam saya subscribe turun sebelum ni, lepas tu buat full time, and then just lepas ambil masa dah berhenti di mau kerja tu, tak dapatkan job tu susah kan, ambil masa 3 bulan 4 bulan. Itu saya naikkan balik subscriber saya daripada 25 terus terus masuk dapat 27k, 2000 dalam masa berapa, dalam masa 2 minggu lah macam tu, 2000 disebabkan satu video. Okay, kalau tengok video dalam channel pasal Masayah, okay, sebab memang ada kontroversi di seluruh dunia. Memang kontroversi. So aku ambil kesempatan tu untuk buat style kita macam mana, research. Kita tak dapat nak tengok pun sebenarnya video tu, sebab video tu tak keluar lagi kan. Sebab tu kita kena standby kan kita konten sebelum benda tu di-launch kan. Inilah engagement yang paling kuat lah untuk kita tarik orang tengok. Lepas tu kan, research kat mana-mana platform, dan compile, try twist punya konten lain. Ini biasalah YouTuber, dia akan curi sana, ini normal. Inilah cara kita nak belajar. Cuma kita macam mana kita tak nak ada isu copyright dan sebagainya, itu terpulang pada kreativiti kita lah kan. And then konsisten nak layan orang. Ini paling penting sekali lah, mental lah sebenarnya. Kalau macam kita dah lama buat benda, video-video yang tak ada engagement, tak ada orang kata macam komen-komen, orang kata yang buruk-buruk kan, selalu kita buat semua orang anggu komen tu semua bagus. Ini sebenarnya untuk performance kita punya view algorithm, kita punya analitik tak bagus sebenarnya. Dia patutnya kita ada satu draft dia melonjak lah. Draft. Maksudnya kena ada conversation kat komen tu. Buat orang tertanya-tanya. Ini boleh naikkan view kita. Dan ini juga boleh membuatkan subscriber kita naik. Bila kita jawab komen-komen. Kalau kita mati kat situ, okay, maksudnya mati ni maksudnya tak ada apa-apa respon, orang tak anggap channel ni penting untuk orang datang. Sebab tu hari-hari aku kena set notification dekat YouTube. Kalau ada orang komen, terus balas. Kalau tak tahu balas, cakap tak tahu balas. Itu je. Jangan tak ada respon langsung. Sebab certain orang, maybe orang tu baru nak cadang nak subscribe kita punya channel, tapi dia tengok macam tak ada respon. Kadang satu ni pun gila juga kan. Sebab satu ni pun dia pun rasa macam bagus channel dia share kat tempat lain. Ini salah satu marketing lah kan. Kalau kita anggap macam benda tu macam remeh, dia susah kan. Dan saya tahu lagi ada cerita pasal 4,000 watch time kan. 4,000 watch time. Okay, ini berbalik pada soal konten lah. Itu je nak cakap. And then saya dah bagi tahu tadi permulaan. Saya bagi tahu macam mana you nak arrangekan you punya editing, macam mana you nak expect people nak watch you punya video untuk masa 1 minit awal tu. Itu yang you kena decide. You kena orang kata buildkan diri sendiri lah. Sebab itu channel you guys, bukannya video orang lain kan. Itu je lah. Macam kalau movie pun, kalau kita tengok kan, dia akan bawa fight scene yang best tu kat depan sekali. Lepas tu suddenly dia flashback. So that first hour, first minute tu orang dah macam seronok. So bila dia flashback, masa tu yang dia akan narrate dia punya drama tu panjang sikit. Baru kita akan jumpa balik dia punya fight scene tu lah, dan dia punya conclusionnya kan. And then just nak ni lah, minta mungkin penutup kot, kita cuba habiskan session ni, so that boleh. Tadi Bro Faizwan ada bagi tahu sangat berminat untuk belajar di quiz sebenarnya. Kenapa? Dan apa recommendation kepada kawan-kawan ataupun adik-adik yang tengah mencari tempat untuk sambung belajar tu? Okay, quiz ni memang banyak lah kata kenangan-kenangan yang orang kata banyak kita boleh belajar untuk macam berdikari dan sebagainya lah. Okay, so macam
aku galakkan bagi korang-korang di luar sana, bagi adik-adik korang pula kan, bagi adik-adik di luar sana kalau nak belajar, make sure pentingkan juga environment korang nak belajar, and then barulah kau fikir pasal kos-kos korang. Okay, ini kata subjektif lah, ini just tengah orang kata based on aku punya opinion. And then apa yang membuatkan aku rasa nak belajar di quiz, aku ada ceritakan dalam aku punya saja sembang. First aku tengok environment tu, aku tengok macam mana dia punya suasana kita nak belajar, kelas dia macam mana, and then juga kemudahan dia, dan barulah aku tergerak hati untuk aku nak belajar. Dan macam mana pun duit tak ada ke, apa tak ada ke, tapi bila dah niat tu dah ada, so kita akan cuba nak usaha nak ke arah tu. Okay, sebab itulah aku waktu ketika tu aku ambil orang kata keputusan yang sebenarnya amat berat. Sekali lagi cakap, memang amat berat sebab aku tanya keluarga yang orang kata senang, dan mak bapak aku pun memang jenis niaga kan, ada untung macam ni. And then waktu ketika tu aku ingat lagi waktu pendaftaran, mak aku keluar daripada beg duit dia sampul surat, dia keluarkan, dan dia minta budi bicara dekat quiz untuk bayar pendaftaran 2 kali sebab tak mampu waktu ketika tu lah. And waktu tu lah aku tergerak hati aku untuk belajar betul-betul, dan aku fikirkan balik adik-adik aku yang masih sekolah lagi, dan aku merupakan anak sulung, dan sampai sekarang lah aku rasa macam benda ni kau kena orang kata betulkan niat asal tu. Nak belajar. Bila kau dah belajar kat situ, barulah dan buat kau akan berjaya sampai sekarang lah. Okay. And then kenangan dengan rakan-rakan, juga orang kata satu benda yang memang kau tak boleh lupa. Lagi-lagi lah time masa orientasi. Sebab apa, waktu orientasi ni memang satu benda yang orang kata macam pertama kali lah kita nak masuk universiti yang besar kan, sekolah kita bukannya besar kan, and then bersuah kenal pula dengan rakan-rakan yang bukannya daripada sekolah yang sama, dan ada yang sekolah agama kan, bila ada time baca doa, semua baca doa-doa yang panjang kan, kita baca doa sekerat-sekerat dia, bukannya macam boleh kata satu juzuk punya doa. Dan kita berkenal juga dengan rakan sekelas kita, dan kita tengok, inilah nantilah kawan kita daripada SEM 1 hingga SEM 6. Aku cakap memang inilah muka-muka kawan-kawan kita nanti. Dan suah kenal pula dengan kawan-kawan daripada antarabangsa, dan ini merupakan salah satu orang kata pengalaman barulah. Kita nak cakap English lah pula kan, daripada lebih-lebih daripada Nigeria, dah lama lah. Nama dia Mikael kan. Ini memang pengalaman yang kata orang kata boleh kata ingat sampai bila. Sebab dia selalu datang bilik aku di hostel, di hostel, sebab nak tanya banyak. Ni macam mana nak buat penjelasan. Aku ni dah jadi macam orang kata tour guide dekat quiz. Sebab semua kawan-kawan kata, dia ni boleh tolong, dia ni boleh cakap English. Semua tak nak cakap. Lagi kawan aku nama Burhan. Dia lah memang hampir, dia yang orang yang pertama datang kat aku. Lagi-lagi kawan dia yang antarabangsa kata, dia ni bagus, dia ni pandai tahu belok-belok quiz ni. Padahal aku pun baru masuk kan kat quiz. Sebab aku suka tengok video quiz yang lama. Siapa buat lah? Syed Faisal buat waktu tu. Syed Faisal, itu memang video aku tahu, aku nak buat video macam ni, macam mana. Kali bila tahu, aku buat pun lagi advance lah. Tak adalah, padahal guna camcorder je. So ini kawan-kawan lah, rakan-rakan, satu benda yang pengalaman yang baik, pengalaman yang orang kata menarik lah. Satu lagi waktu ketika kita nak bulan puasa kan, di bazar ramai makan ramai-ramai, and then salah satu juga pensyarah memainkan orang kata peranan yang penting lah dalam aspek sebuah
universiti lebih-lebih dalam quiz. Waktu ketika tu ramailah orang cakap, lagi-lagi lah pelajar senior nyatakan, oh kau punya lecture ni semua kat sini semua strict. And then aku pun, kita pada orientasi tu macam, kira orang assignment kena buat betul-betul, orang tak boleh main-main. Kau kalau tak buat, kau kena buang. Soal buang ni macam tak lah bayar yuran kan. Lepas tu kita dah ikut orientasi ni, kita dah masuk kat tempat ni macam ni, lepas tu tak buang juga kan. So, dengar cerita macam tu lah kan. Tapi realitinya, bila kita dah masuk dalam buah kelas buat pertama kali dengan lecturer yang kata mula kita anggap dia ni macam, tak maaf saya cakap, singa kan, macam sebab tu kalau kita tengok kan orientasi ataupun kelas-kelas, kita ambil gambar dekat apa panggil lah, auditorium, semua muka macam ni je, takut je kan. Ini salah satu orang dah kena basuh ha. Sebab tu yang aku pun pernah dapat pengalaman macam tu. Kita pun macam ni je muka. Lecture bukan jenis macam tu. Dia jenis yang macam memang rasa macam nak berkongsi semua apa yang dia rasa dia nak ajar dekat dia punya student. Okay, bila kita berani bertanya lah. Kalau kita diam, kita rugi sebenarnya. Sebab itu langkah kalau macam kita nak belajar ni ke college ni, make sure kita kena open kita punya dada dengan segala ilmu-ilmu yang kau rasa kau nak tanyalah. Inilah platform korang. Inilah orang kata permulaan dia. Kalau kau nak belajar dengan benda-benda yang maybe kau tak tahu zaman sekolah kan. Orang pun dah biasa dengan alam persekolahan, alam waktu budak-budak. Lepas tu bila kau dah pergi ke sini di quiz ataupun di college, kau akan nampak perubahan mendadak lah, okay, dalam segi ilmu tu. Sebab itu dalam soal lecture juga banyak memberi orang kata inspiring lagi soal diorang punya pengalaman, especially dalam bidang-bidang mereka. Macam benda yang aku belajar dulu pasal networking, benda yang aku tak minat sebenarnya, okay. And then salah satu yang aku minat sebenarnya video. Aku tunggu SEM 6, honestly cakap. SEM 6 ni lah orang kata masa yang aku rasa macam nak luahkan semuanya kan, dalam untuk present waktu final project waktu kita. Kita terima kasih banyak kepada saudara Faizwan daripada channel Saja Sembang di YouTube. Boleh cari Saja Sembang dan subscribe kepada YouTube beliau. Banyak maklumat, especially macam mana nak claim EPF. Okay. Okay, boleh lah. Terima kasih banyak kepada Encik Carol. Diharap sedikit sebanyak apa yang aku ceritakan tadi boleh lah diambil, dan kalau macam ada yang tak perlu tu rasa potong lah kot. Kan. Itu je lah yang dapat. Sebenarnya banyak nak cerita sebenarnya bab-bab YouTube ni. Tapi sebab yalah masa kita tak mengizinkan, rasanya baru cakap tadi. Ni lama juga. Rasa macam sekedar tu.